Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Intan di Expert Science Online Class. Agak-agak dah tahu ke apa yang kita nak belajar hari ini? Jom kita tengok slide yang seterusnya. Jadi, hari ini kita akan belajar tajuk unit Sains KSSM tingkatan 5, unit 2.4 Teknologi Pengeluaran Makanan. Jadi, berikut adalah langkah dan tujuan teknologi pengeluaran makanan. Yang pertama, meningkatkan kualiti makanan. Yang kedua, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Yang ketiga, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu. Dan yang keempat, menggunakan pelbagai jenis teknologi moden dalam pengeluaran makanan. Jadi, agak-agaknya macam mana kita nak capai tujuan teknologi pengeluaran makanan ni? Cuba kamu fikir, dapat idea tak? So, jom kita tengok yang seterusnya. Ya, seperti mana dalam slide, kamu dapat lihat ada 6 cara untuk mencapai objektif ataupun tujuan pengeluaran makanan. Antaranya ialah yang pertama, penggunaan teknologi moden. Yang kedua, penggunaan baka bermutu. Yang ketiga, pengurusan tanah yang cekap. Yang keempat, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Yang kelima, penyelidikan dan pembangunan. Dan yang terakhir, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Agak-agaknya bagaimana setiap teknik dan cara ini diaplikasikan dan dilaksanakan? Jadi, jom saya tunjukkan satu persatu setiap cara tersebut bagi peningkatan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan di negara kita. Okey, kita pergi dulu kepada teknik penggunaan baka bermutu. Dengan penggunaan baka bermutu, antara teknik yang dilakukan adalah teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan juga teknologi mutagenesis. Selain daripada meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan, teknik ini juga dapat mempelbagaikan sumber makanan yang ada. Antara ciri-ciri hasilnya adalah tumbuhan cepat tumbuh atau matang, menghasilkan hasil yang banyak dan lebih bermutu, serta penjagaannya yang lebih mudah, dengan kos yang rendah, serta tumbuhan atau ternakan akan mempunyai rintangan terhadap penyakit dan cuaca melampau yang tinggi. Apakah contoh-contohnya? Contohnya kelapa sawit tenera yang berbuah lebat, mempunyai isi rong yang besar, sabut yang tebal dan tempurung yang nipis dengan kandungan minyak yang tinggi. Yang kedua, belimbing bintang emas yang berwarna kuning keemasan, manis dan juga rangup. Yang ketiga, betik eksotika yang bersaiz besar dan mempunyai isi yang manis. Yang keempat, ayam akar putra di mana ayam kacukan ini membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Dan yang terakhir, lembu Mafriwell di mana ia adalah lembu tenusu kacukan yang menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan yang beriklim tropika. Dah fahamkan tentang cara yang pertama? Jom kita pergi kepada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah penggunaan teknologi moden. Antara teknik-teknik yang diaplikasikan dalam teknologi moden adalah pengklonan, bioteknologi, mesin, jentera dan juga drone. Cara ini sangat memberi kelebihan dari segi peningkatan kualiti dan juga kuantiti pengeluaran makanan. Impak daripada teknik ini adalah dengan mempercepatkan proses pengeluaran makanan, dapat mempercepat proses penanaman dan juga pemungutan hasil pertanian, hasil menjadi lebih banyak dan bermutu, menjimatkan secara tidak langsung, kos tenaga kerja dapat dijimatkan. So, jom kita lihat contoh-contohnya. Untuk teknik pengklonan selalunya digunakan oleh pokok dan buah, dan untuk teknik bioteknologi selalunya dibuat pemindahan embrio pokok. Penggunaan mesin seperti pengisar dan pengisi cecair, jentera seperti traktor, jentolak dan jentuai dan yang terakhir drone untuk membuat semburan pestisida. Dan saya percaya kamu semua sudah sinonim dengan penggunaan teknologi moden ini. Jadi mungkin tiada masalah. Jadi jom kita teruskan untuk teknik yang seterusnya iaitu pendidikan dan bimbingan untuk para petani. Pendidikan dan bimbingan ini dilakukan melalui beberapa agensi dan juga institusi tertentu. Bagaimana ia dilakukan? Ia dilakukan dengan cara memberikan ataupun mendedahkan pengetahuan dan juga pemberian latihan kemahiran dalam bidang pertanian, terutamanya kepada golongan belia tani bagi usaha-usaha peningkatan kualiti dan juga kuantiti makanan.
Kelebihan kaedah ini, ianya dapat memfokuskan kepada kedua-duanya iaitu peningkatan kualiti dan juga kuantiti. Secara tidak langsung, ini dapat mempercepatkan proses pengeluaran makanan selain daripada menghasilkan hasil yang lebih banyak dan juga bermutu. Dan di sini saya dapat berikan contoh pendidikan dan bimbingan yang diberikan kepada para peladang kelapa sawit iaitu oleh staf Advanced Biotechnology dan Breeding Center iaitu ABBC, dan terdapat juga beberapa agensi atau institusi lain yang bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para petani iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia iaitu Minyak Sawit Malaysia iaitu MPOB. Jadi saya yakin kamu semua dah biasa dengarkan dengan agensi-agensi ini. Jadi sekarang jom kita sambung pula kepada cara yang seterusnya iaitu penyelidikan dan pembangunan. Pembangunan juga adalah dijalankan melalui agensi-agensi, institusi dan juga universiti yang tertentu. Antara kelebihan penyelidikan dan pembangunan ini, ia dapat memfokuskan kepada peningkatan kualiti makanan selain daripada kuantiti pengeluaran makanan. Jadi, impaknya pengeluaran makanan akan lebih banyak dan juga yang penting bermutu. Dan tahukah kamu, penyelidikan dan pembangunan ini sentiasa berlaku secara berterusan dan dijalankan oleh agensi-agensi tertentu untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Dan termasuklah juga dengan beberapa universiti di Malaysia yang juga menjalankan penyelidikan dan pembangunan ini. Dan salah satu produk inovatif yang dihasilkan hasil penyelidikan pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putera Malaysia adalah produk melembutkan daging. Wah, menarik bukan? So, siapa tahu mungkin satu hari nanti kamu juga boleh membuat penyelidikan dan menghasilkan suatu produk inovatif yang baru. Jadi sekarang jom kita pergi kepada cara yang seterusnya iaitu penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Keluasan tanah pertanian dan juga kawasan perairan yang sesuai sudah semakin terhad. Jadi penggunaan tanah perlu dilaksanakan secara optimum dengan menggunakan alternatif yang lain. Jadi teknik yang kita perlu lakukan adalah menggunakan tanah terbiar, menyuburkan kawasan yang tandus, mengusahakan kawasan tanah paya serta menyediakan sumber bekalan air bagi kawasan pertanian. Cara ini dapat meningkatkan kualiti dan juga kuantiti pengeluaran makanan dan impak dan hasilnya, hasil pertanian dan juga penternakan menjadi lebih banyak dan juga lebih bermutu. Dan apakah contoh-contohnya? Contohnya adalah kaedah hidroponik dan juga aeroponik yang sudah semakin popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Di mana kedua-dua kaedah ini tidak memerlukan tanah. Sebaliknya, kita hanya menggunakan air dan juga medium yang tertentu untuk mengusahakan tanaman. Jadi rasanya rumah saya atas awan ni bolehlah saya gunakan kaedah hidroponik dan juga aeroponik. Senang saya nak memasak kan? Boleh ya macam tu? Okey, seterusnya selain daripada itu, pembinaan empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau penternakan di kawasan yang kekurangan bekalan air. Dan ini sangat membantu dalam peningkatan hasil pertanian dan juga penternakan. Sekarang kita pergi kepada kaedah dan cara yang terakhir iaitu pengurusan tanah yang cekap. Bagaimana pengurusan tanah yang cekap dapat dilakukan? Dengan cara pengurusan tanah yang cekap ini, ia melibatkan pelbagai pendekatan, antaranya dengan cara mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman dan juga meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Impak dan hasilnya, hasil tanaman akan menjadi lebih banyak dan juga lebih bermutu, bukan hanya hasil tanaman sahaja yang mendapat manfaatnya, malah juga hasil penternakan kerana mereka juga mendapatkan protein daripada tumbuh-tumbuhan dan juga sayur-sayuran. Jadi, antara contoh ataupun teknik yang dilakukan adalah dengan cara tanaman campuran. Tanaman secara berteres dan contohnya, tahun pertama kita tanam buah tomato. Tahun kedua, pokok salad dan tahun ketiga, pokok terung. Penanaman pokok yang berbeza ini menyebabkan pokok-pokok tersebut mengambil nutrien yang berbeza. Secara tidak langsung, ini dapat mengekalkan kesuburan tanah tersebut. Jadi, kamu sudah jelaskan dengan ke-6 cara peningkatan kualiti dan juga kuantiti pengeluaran makanan tadi.
Setelah kita mempelajari tentang cara peningkatan kualiti dan juga kuantiti pengeluaran makanan, sekarang kita lihat pula bagaimana langkah pengawalan yang perlu kita lakukan yang timbul. Langkah pengawalan yang pertama adalah dengan penggunaan racun serangga dan yang kedua kawalan biologi. Bagaimana langkah-langkah ini dilakukan? Utama dalam kita lihat satu persatu serangga adalah untuk menghapuskan perosak tanaman. Tahukah kamu contoh-contoh perosak tanaman? Contoh perosak tanaman adalah tikus, belalang dan juga siput. Penggunaan racun serangga ini sangat mudah digunakan untuk kita mengawal populasi perosak tanaman, tetapi ia juga mempunyai kesan-kesan sampingan tertentu. Contohnya mencemarkan alam sekitar, menjadikan perosak lebih berdaya tahan dan boleh menyebabkan cacing dan juga haiwan lain juga turut terbunuh, dan yang terakhir boleh mencemarkan tanah dan juga hasil pertanian kita. Dalam gambar tu menunjukkan petani yang sedang menyembur racun serangga. Namun, dengan perkembangan teknologi yang moden, penyemburan racun serangga pada tanaman dilakukan oleh drone. Langkah pengawalan yang kedua adalah dengan kawalan biologi. Langkah pengawalan secara kaedah biologi ini sebenarnya mengaplikasikan interaksi antara organisma yang telah kamu pelajari masa organisma seperti mangsa-pemangsa dan juga parasitism mampu mengawal populasi perosak tanaman. Contohnya, penyengat bertelur dalam telur rama-rama jenis akan interaksinya adalah parasitism. Terdapat contoh lain iaitu burung hantu jelapang. Ia memburu tikus untuk dijadikan sebagai makanan dan jenis interaksinya adalah mangsa-pemangsa. Namun, kaedah kawalan biologi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jom kita lihat apakah kelebihan dan kekurangannya. Ia lebih mesra alam, tidak memudaratkan kesihatan dan tidak menyebabkan perosak lebih berdaya tahan dan kosnya lebih murah. Kelemahannya pula, ia boleh mengambil masa yang panjang kerana ia berlaku secara semula jadi. Yang kedua, sukar meramal kesannya kerana ia melibatkan organisma yang hidup. Dan yang terakhir, ia boleh mengganggu keseimbangan ekosistem. Populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal. Jadi kesimpulannya, kaedah kawalan biologi ini memerlukan perancangan dan juga pengurusan yang sangat teliti untuk memastikan ianya berkesan. Kisah ceperlai dan juga burung hantu jelapang. Lihat ceperlai dekat sebelah kiri tu, comel kan? Penggunaan ceperlai telah digunakan dalam kawalan biologi untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii. Namun, penggunaannya dikatakan gagal kerana ceperlai ini aktif pada waktu siang, manakala tikus pula aktif pada waktu malam. Jadi, ini menyebabkan ceperlai beralih kepada burung dan juga telur penyu pula sebagai makanan. Jadi, inilah yang saya maksudkan. Sekiranya kaedah kawalan biologi ini tidak dirancang dengan baik, ia boleh mengundang pula pelbagai masalah. Bagaimana pula dengan kisah burung hantu jelapang? Jadi, untuk tahu dengan lebih lanjut, ada tugasan untuk kamu. Tugasan yang pertama, jawab soalan Google Form yang saya telah sertakan linknya di ruangan description. Dan tugasan yang kedua, kamu cuba jawab soalan kebak ni. Mengapakah kawalan biologi yang menggunakan burung hantu jelapang di bandar turut gagal? Kenapa ya agaknya? Jadi lepas ni kamu cari sedikit masa untuk buat carian maklumat di internet tentang sebab kenapa kaedah kawalan biologi di bandar ini gagal. Jadi mudah saja kan? Sekarang tepuk tangan untuk diri kamu sendiri. Tahniah kerana kamu sudah setia menonton video saya sehingga ke akhirnya. Semoga segala usaha dan komitmen yang kamu berikan dapat membawa kecemerlangan kepada kamu di SPM nanti. Berjaya pasti, saya tangguhkan kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum. Bye. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan button like